وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين لك الدين واجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif arkanu salatil janazati. Bermula segala rukun sembahyang jenazah itu sab'atun, iaitu 7. Rukun sembahyang jenazah ada 7. Ingat ni apa? Arkanu salatil janazati sab'atun. Jangan baca salawatil, baca salatil. Wa tu tak ada bunyi. Wa tu namanya harful zaidah, huruf tambah. Harful zaidah, huruf tambahan tapi tak ada fungsi. Kadang-kadang dia buh sad lam alif ta, kadang-kadang dia buh sad lam waw ta. Jadi waw tu dia sebagai tanda panjang lah, huruf zaidah lagi. Alif pun huruf zaidah. Jadi bacanya arkanu salatil janazati. Orang panggil selawat. Selawat tu dia ajar sad lam waw alif ta. Tu jadi selawat. Habis tu nak baca selawat boleh tak? Sad lam waw ta ni kita baca selawat. Tak apa kena. Dia selawat ni sad lam waw alif ta. Selawat. Tu ada beberapa bicara dia. Ada beberapa bicara dia dalam ilmu nahwu. Nanti jumpa dalam pengajian ilmu nahwu. Kita baca bab fiqh dulu. Baik.
Al-awwalu, yang pertamanya an-niyatu. Niat. Apa dia niat? Tasdiq, at-tasdiqu fi tasdiqun at-tasdiqu fil qalbi. Tasdiq di dalam hati, ataupun istihdar fi qalbi, menghadirkan ke dalam hati. Itu maksud kata niat. Istihdaru fi qalbi, menghadirkan atas dan apa, menghadirkan kosa, menghadirkan sesuatu ke dalam hati. Menghadirkan apa tu? Menghadirkan rukun niat tu. Menghadirkan rukun niat ke dalam hati. Tu kata niat. Kalau sembahyang, kalau sembahyang fardu ada 3: qasad, ta'arud dan ta'yin. Itu menghadirkan qasad, ta'arud, ta'yin tu nama dia niat. Al-thani, dan yang kedua arba'u takbiratin, 4 takbir. Arba'u 4 takbiratin, takbir. Al-thalithu, dan yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri, yakni berdiri tegak atas orang yang kuasa. Kita ni banyak orang berdiri mayang fardu, macam-macam bahas, macam-macam besin dah. Ar-rabi'u, dan yang keempatnya qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Al-khamisu, yang kelima as-salatu 'ala nabi, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da thaniyati sari du'ai lil mayyit, iaitu sesudah takbir yang kedua. Apa itu? Yang kelima dia kata al-khamisu, yang kelima as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud selawat? Selawat ke atas Nabi, solat ke atas Nabi, itu mendoakan Nabi. Solat ni maknanya doa. As-salatu 'ala nabi, maknanya berdoa ke atas Nabi. As-salatu 'ala nabi maknanya berdoa atas Nabi. Dia tu solat dia. Solat atas Nabi maknanya berdoa ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud sallallahu alaihi wasallam? Merahmatilah Allah Ta'ala ke atasnya dan memberikan keselamatan. Selawat dan salam, orang kata. Solat tu maksudnya, selawat tu maksudnya apa? Memohonkan rahmat. Apa maksud rahmat? Rahmat maknanya nikmat-nikmat yang terpilih.
yang Allah Ta'ala kurnia dengan kasih sayang. Ya, itu maksud kata rahmat. Rahimakumullah, kata rahimakumullah, rahmatullah. Semoga kamu dirahmati Allah. Rahmat ni maknanya nikmat-nikmat yang terpilih yang Allah Ta'ala kurniakan dengan kasih sayang. Itu maksud rahmat. Rahmat lawannya apa? Rahmat lawannya istidraj. Apa dia istidraj? Iaitu nikmat yang Allah beri dengan murkanya. Nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan kemurkaan. Barangkali banyak rezekinya, barangkali banyak nikmatnya, tapi Allah Ta'ala beri dengan kebencian. Maka tu namanya istidraj. Maka nikmat tu nanti hanyalah semata-mata nikmat yang disegerakan di dunia. Hikmahnya kerana menutup nikmat di negeri akhirat. Kat dunia ni Tuhan bagi macam-macam. Nak apa semua boleh, semua dapat. Tapi di akhirat besok tak ada apa dah yang dia nak kutip, melainkan merasai azab-azab Allah. Barangkali terbabit dalam riba, terbabit dalam rasuah, terbabit dalam menipu manusia. Ya. Apa tanda-tanda istidraj? Tanda-tanda seseorang tu dapat nikmat, yang mana nikmat itu adalah istidraj. Tanda-tandanya lah. Tanda-tanda, tapi tak semestinya tanda. Tandanya ialah nikmat-nikmat yang ia dapat tidak membawa kepada taat. Nikmat banyak tapi tak membawa kepada taat. Itu namanya istidraj. Baik, habis. Ba'da thaniyati, iaitu sesudah takbir yang kedua. Maknanya baca selawat itu selepas takbir yang kedua. As-sadisu, yang keenam. As-sadisu, yang keenam, ad-du'a'u lil mayyiti ba'da thalithati, membaca doa bagi mayat sesudah takbir yang ketiga. Kemudian as-sabi'u, dan yang ketujuhnya assalamu, memberi salam sesudah takbir yang keempat. Titik situ, titik di situ, habis sembahyang mayat. Ada 7 rukun dia. Kita cerita sikit bab sembahyang mayat. Jadi macam mana nak sembahyang mayat? Baik. Siapa sini hak tak reti sembahyang mayat? Siapa yang tak reti sembahyang mayat, angkat tangan. Angkat tangan. Dah. Buat mayat tak sembahyang. Habis tu pergi mayat baca apa? Sudahlah. Tengok ni, saya ajar. Nak tunjuk ni. Lihat sembahyang mayat paling ringkas dalam dunia. Hafal yang paling ringkas. Ya, nanti kita akan, yang kitab Kifayatul tadi pun dah lepas. Matul Al-Badrin pun dah lepas. Nanti kita beli carta dia. Ya, saya ada satu kitab tu nak buka bab mayat ni. Komplit lah. InsyaAllah nanti kita buka kitab tu. Ni nak cerita yang paling mudah tu. Orang perempuan boleh tak sembahyang mayat? Boleh. Mayat kat rumah. Mayat ghaib. Mayat-mayat ni ada 2 jenis. Cerita tu mayat-mayat ada 2 jenis. Yang pertama, sembahyang mayat yang hadir. Yang kedua, sembahyang mayat yang ghaib.
Apa dia sembahyang mayat yang hadir? Iaitu mayat berada di dalam majlis, yang mana kita berada di dalam majlis itu. Contohnya mayat dalam surau, kita pun ada kat situ. Mayat dalam masjid, kita pun ada kat situ. Mayat di rumah, kita pun ada kat situ. Ni nak sembahyang mayat ni. Itu namanya sembahyang mayat yang hadir. Yang kedua, sembahyang mayat yang ghaib. Macam mana sembahyang mayat ghaib? Iaitu sembahyang mayat yang tidak dihadiri. Maknanya tu sembahyang mayat tu ada tempat lain. Contohnya gini, ada saudara kita, kawan kita kan, tak kisahlah siapa-siapa, dia mati tu dekat England tu. Dia mati tu luar negara. Jadi kita nak sembahyang mayat dia macam mana? Jadi kita boleh sembahyang mayatnya setelah selesai sembahyang mayat di sana. Lagi tak sembahyang mayat di sana, kita tak boleh sembahyang mayat di sini. Kena selesai urusan mandinya, kapannya, solatnya, baru kita boleh sembahyang di sini. Jangan kita solat sebelum dia dimandikan dan dikapankan, tak sah. Jadi maknanya kita boleh sembahyang mayat dia tu setelah dia dimandikan dan dikapankan. Baik. Jadi kita baru tahu dia dah meninggal. Rupanya bila? Kemarin dia meninggal. Hari ni kita tahu. Maka boleh tak kita sembahyang mayat hari ni? Boleh. Dalam kitab fiqh dia kata boleh sembahyang mayat ghaib ni dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tu kita boleh sembahyang mayat ghaib. Mayat ghaib Di mana kawan kita tadi di England. Jadi macam mana cara nak sembahyang dia? Cara sembahyang dia boleh sembahyang seorang dan boleh sembahyang berjemaah. Tapi fardu kifayah bagi sembahyang mayat yang hadir itu berjemaah. Kurang-kurangnya 2 orang. Kurang-kurangnya 2 orang. Baik. Macam mana nak sembahyang mayat ni? Dia tulis di sini cara nak sembahyang mayat. Baik. Dia kata ada 7. Ada 7. Yang pertama takbir. Yang pertama niat, dia kata. Yang kedua takbir. Niat dan takbir ni serentak. Pasal pada tu niat dulu, patutnya takbir dulu. Kita kata Allah pun niat nanti. Pasal ambil sempena kata Nabi, innamal a'malu binniyati. Setiap satu pekerjaan tu dengan niat. Maka itulah disusun niat tu nombor 1. Jadi macam mana nak niat? Niat dia tulis hak Melayu. Arab nak tulis pula. Tulis hak Melayu sudah. Aku solat ke atas mayat ini fardu kifayah makmum.
Aku solat ke atas mayat ini makmum. Aku solat ke atas mayat ini fardu kifayah makmum. Itu paling ringkas. Kerana Allah Ta'ala, itu sunat. Nak menghadirkan kerana Allah Ta'ala di ujung tu sunat. Baik, jadi orang yang jadi makmum, ya, tak tahu mayat tu laki-laki ke perempuan, memadalah dia berkata makmum, dah cukup dah, sah. Kita tak tahu laki-laki ke perempuan, ataupun kita tahu laki-laki perempuan, tapi kita tak hadirkan ke dalam hati kita ke atas mayat perempuan ini, dah ke atas mayat ini makmum saja pun sah. Kerana ada makmum tu kisah merangkumi semua. Bila masa nak niat, takbir, Allah, aku solat ke atas mayat ini makmum fardu kifayah. Dah cukup. Aku solat ke atas mayat ini fardu kifayah makmum pun boleh. Aku solat ke atas mayat ini fardu kifayah makmum. Dah. Habis takbir, baca apa? Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Habis. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Baca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu cukup dua. Itu paling mudah. Baik lagi tambah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis. Kemudian takbir kali ketiga, Allahu Akbar. Baca apa? Doa tu. As-sadisu ad-du'a'u lil mayyit. Keenamnya doa bagi mayit. Maka doa paling pendeknya macam mana? Kalau mayat tu lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling pendek. Nak tengok panjang lagi, wakrim nuzuluhu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya sampai habis. Tapi paling kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau lelaki, kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dah boleh tak? Dah? Siapa belum tulis? Dah? Semua dah tulis? Itu paling pendek. Mana takbir yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana wa lahu. Itu paling pendek. Allahumma la tahrimna ajrahu
waghfir lana walahu. Itu paling pendek. Nak sambung lagi boleh. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Oh panjang. Pendek sudahlah. Nak tulis lagi saya lah tulis. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman innaka ra'ufur rahim. Paling pendek Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu paling pendek. Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu paling pendek. Tambah lagi wala tif. Apa buat paling pendek sudah, nanti saya bagi hak panjang. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu wa qul lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dah habis Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian letak tangan di bawah. Tak sunat sapu muka. Tak sunat sapu muka. Tak apalah kalau orang nak sapu, makruh je, taklah batal. Tengok sebab sekali Usalli itu sunat. Usalli itu sunat. Usalli ala hazal usalli ala hazal mayyiti. Ayat itu sunat. Allahu Akbar. Apa ni apa? Aku solat ke atas ini mayat makmum. Kemudian baca Fatihah. Allahu Akbar. Kemudian baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling pendek. Kemudian Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu paling pendek. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tangan di bawah, tak sunat sapu muka. Kemudian bacalah Fatihah. Al-Fatihah sekali. Lepas tu tunggu doa. Jangan duk baca tahlil lagi. Setengah-setengah orang, setengah-setengah tempat tu dia dah habis baca, dah habis sembahyang mayat, dia baca tahlil pula. Ila hadratin Nabi sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah Anwar Hilmi. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Baca Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Sampai 33 kali dia baca. Lepas tu la ilaha illallah Allahu akbar. Qul a'udzu birabbil falaq. Habis la ilaha illallah Allahu akbar. Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu dia tak sampailah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia doa. Doanya panjangnya. Makruh. Saya nak beritahu ni makruh. Buka dalam kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam dia kata makruh. Yang makruh kita melambat-lambatkan, mengkebumikan mayit, ya, apatah lagi setelah ia disolatkan. Lambat-lambatkan menguruskan jenazah, lambat-lambatkan mengebumikan dia tu adalah makruh. Apatah lagi setelah disolatkan dia. Mayat ni bila dia telah disolatkan, dia tak boleh tunggu lama dah atas muka bumi ni. Dia berkeluh kesah. Dia keluh kesah, nak pergi mana aku ni, nak pergi mana aku ni. Untuk menghilangkan keluh kesahnya tu, maka kita habis saya bagi salam,
teruslah baca Fatihah sekali, terus doa mayat. Tu kaedah dia. Ini main tiru-tiru orang, duk baca tu, baca ni, baca tu, baca ni. Nak baca boleh tak? Boleh. Taklah salah. Tapi ni makruh. Melambatkan dia tu, menyeksa mayat. Jadi dah habis doa apa dengan panjang? Doa yang pendek sudah lah. Doa mayat yang pendek sudah. Tak payah baca sampai setengah jam. Nak baca juga, baik, dah baca doa yang pendek, angkat, angkat tu nak berjalan pergi ke kubur tu, kau baca lah. Dalam perjalanan tu, on the way tu, kau baca lah. Baca nak baca tahlil ke, nak baca apa, baca lah. Tengah jalan tu. Baik. Jadi pesan pada keluarga kita, kalau kita mati, dicepatkan urusan pengkebumian. Dicepatkan urusan pengkebumian. Bila ada kematian dalam keluarga kita, jaga. Yang pertama sekali, hendaklah dibereskan hutang-hutang hartanya. Yang kedua, hutang puasa dan solatnya. Terutama sekali hutang puasa. Hutang solat macam mana? Hutang solat bolehkah kita qada untuk dia? Inilah yang jadi perbahasan ulama-ulama. Dalam kitab Jam'ul Jawami', Imam Taqiyuddin Imam Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki ada sebut. Dalam kitab Matla'ul Badrin pun dah sebut. Kalau tak salah ingatan saya, dalam Wahbatul Uluhiyah pun ada sebut, dalam Fathul Mu'in pun ada sebut mengenai fidyah tafa'ul. Yang orang hari ni dah tak amal sebab terpengaruh dengan pendapat-pendapat kaum muda. Benda ni bukanlah benda wajib. Cuma ni aula lah kita buat kepada mayat yang telah banyak hutang masa hidup di dunia. Hutang apa? Hutang solat yang tidak khusyuk, hutang puasa yang tidak sempurna. Dalam puasa dia buat maksiat. Jadi sunatlah kita mengeluarkan sedikit daripada hartanya untuk dibuat sebagai fidyah baginya, yang dinamakan fidyah tafa'ul. Fidyah tafa'ul ni makna fidyah sempena kematian. Jadi dikirakan umurnya dengan jumlah solat dan puasanya, dan dikeluarkan sejumlah itu kepada fakir miskin ataupun pelajar-pelajar sekolah agama yang tidak ada niat dunia. Tok Guru saya kata dulu, seperti pelajar-pelajar sekolah pondok. Kerana orang ngaji pondok ni tak ada niat dunia. Ngaji pondok nak jadi apa? Perdana Menteri. Ngaji pondok ni nak jadi apa? Cikgu sekolah. Tak ada harapan lah. Ciji pun tak laku. Jadi orang ngaji pondok ni semata-mata niat kerana nak mencari redha Allah. Orang yang ikhlas hatinya menuntut ilmu semata-mata ingin mencari redha Allah. Maka orang macam ni termasuk di dalam al-faqiru, yakni al-fuqara'u, al-faqiru ila Allah. Al-fuqara'u ila Allah, iaitu orang yang penuh tumpuan hatinya kepada Allah. Maka mereka ni haruslah dia keluarkan fidyah, apa-apa juga jenis fidyah. Lepas tu kalau kita pergi pondok-pondok, ada kereta sorong beras. Sebanyak orang keluarkan beras, keluarkan fidyah tafa'ul di sekolah-sekolah pondok kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar pondok ni walaupun dia kaya, mak pak dia billionaire, kaya mak pak dia,
Toki apa? Dia kerja pengeluar cat langit. Jadi kaya dia, billionaire. Boleh tak dia dapat fidyah ni? Boleh. Pasal dia adalah orang yang menuntut ilmu fi sabilillah. Jadi yang ni antara yang utama jugalah di dalam kematian. Jadi kita sebelum kita mati, afdal lah kita berwasiat kepada waris kita, kalau aku mati, ini wang, ini jumlah harta aku yang ada, nanti tolong buat fidyah tafaul, fidyah puasa dan fidyah sembahyang. Maka orang duk berbalah buat fidyah sembahyang. Ada ke fidyah sembahyang? Ada ke? Ada ke? Jadi fidyah sembahyang ni bukanlah menggantikan sembahyang. Fidyah sembahyang tu ialah menokok tambahkan pahala bagi kecacatan sembahyang. Tinggal sembahyang itu lebih perlulah kepada fidyah tafaul. Walaupun dia tak menggantikan sembahyang, tetapi mengurangkan akan dosanya. Orang-orang dalam mayat, orang-orang dah jadi mayat ni, duduk dalam kubur, dia sentiasa mengharap-harapkan dosanya tu terampun. Tapi nak buat macam mana, dulu dia tak sempat nak taubat. Anak-anak pula tak reti bahasa, dah mati mak ayah lagi dia buat benda-benda dosa, sembahyang tidak, apa tidak, menambah-nambahkan azabnya di alam kubur. Seorang anak yang tak solat, contohnya sembahyang subuh, masa waktu subuh dia tidur tak bangkit, sampai habis waktu subuh dia tak mau bangun, dah dikejut pun tak nak bangun, maka datang segunung api di alam barzakh membakar ibunya dan ayahnya. Zuhur, orang pergi sembahyang zuhur, dia pergi kedai mamak minta darah. Kemudian dah tak ada nak pergi sembahyang, pergi kerja. Pukul 5 baru balik, 4 suku tadi zuhur tak sembahyang. Zuhur dah terlepas, datang lagi satu gunung api membakar mak ayah dia. Anak durhaka ni. Ini namanya anak durhaka. Durhaka selepas kematian mak ayah. Ni dah. Uququl walad nama dia. Anak durhaka, waladul uquq nama dia. Kalau lelaki bintul, kalau perempuan bintul uquq. Anak perempuan durhaka. Pasal menghantar api dalam kubur ibu dan ayah dia. Kalau jantan, waladul uquq, anak jantan durhaka sebab menghantar api ke dalam kubur ibu dan ayahnya. Dia kata, mana saya tak pernah ajar ayah saya pun. Inilah tu anak derhaka. Derhaka selepas kematian mak. Ini lagi berat. Tolong pesan pada anak-anak kita, janganlah tinggal solat. Nanti kamu membakar ibu di dalam kubur. Janganlah tinggal solat, nanti kamu membakar ayah di dalam kubur. Jaga-jaga anak-anak kita ni. Anak dahlah masa dia hidup kita tak buat apa-apa manfaat kepada dia, dah dia mati kita hantar api dalam kubur. Anak durhaka nama dia. Jaga molek kita ni. Kalau dalam satu minggu, dalam 7 hari, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, masuk Ahad, kita masih tak berdoa pada mak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya, sekurang-kurangnya jadi anak durhaka. Dalam 7 hari tu, 1 hari pun kita tak pernah doa dia, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni dosaku dan kedua ibu bapa aku, maka jadilah dia anak durhaka.
Kalau tak solat memang tak baca lah doa tu. Walaupun dia ramah mesra dengan mak ayah dia, walaupun dia selalu bagi hadiah kat mak dia, walaupun dia mengembirakan mak dia dengan astro dan sebagainya, tapi dia tetap nama anak durhaka. Sebab tak mendoakan keampunan untuk ayah ibu kepada Allah Ta'ala. Kata setengah ulama, dalam satu hari. Ini lagi berat. Dalam satu hari dia tak mendoakan keampunan untuk mak ayah dia, maka dia tu anak durhaka. Waladul uquq. Anak durhaka. Masya Allah. Hari ni ramai tak orang lagu tu. Anak perempuan keluar rumah, tutup aurat pun tidak, pakai pula wangi-wangi. Ya. Maka dia menyebabkan kubur mak dia berasap. Tak nampak lasak dekat depan apa? Dekat atas kubur tu, dalam kubur lah. Tu pun anak durhaka. Hari ni ramainya anak durhaka. Sebab itulah bala banyak. Ada 3 punca dosa mempercepatkan datang bala Allah. Yang pertama syirik, yang kedua zina, yang ketiga anak durhaka. Inilah puncanya. Ya, Nabi Allah Ta'ala beritahu kat Nabi, ya Muhammad, beritahu kepada umatmu 3 dosa ini mempercepatkan azabku. Tu dia. Apa dia tadi? Syirik, zina, anak durhaka. 3 perkara pula yang melambatkan azabku. Apa 3 perkara yang melambatkan azab Allah? Yang pertama, Allah Ta'ala kata, selagi ada orang yang mengimarahkan rumah Allah. Selagi ada orang yang mengimarahkan rumah Allah, Allah melambatkan azab. Jadi orang yang malas pergi masjid ni, patutnya bersyukur pada orang pergi masjid. Pasal apa? Sebab ada orang pergi masjid tu lah, dia tu tak terkena azab. Tapi dah orang pergi masjid tu lah, dia kutuk hina, dia kejinya. Yang kedua, selagi ada orang yang mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu orang yang bertemu dan berpisah untuk menegakkan agama. Orang yang buat kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Lepas tu jangan duk marah orang-orang duk buat kerja dakwah. Sebab ada orang macam tu lah kita ni, alhamdulillah tak terkena bala azab. Kita tu lah kita marah. Report sana, report sini, biar ditangkap ustaz tu. Masya Allah. Ini namanya manusia tak mengenal budi. Ni Allah yang kata, Allah beritahu kat Nabi. Dan yang ketiga, selagi ada orang yang bangun sepertiga malam berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan ummah. Maknanya orang yang bangun sebelum waktu subuh, bangun sembahyang tahajud, kemudian mendoakan untuk kesejahteraan ummah kepada Rabbnya. Doa pada Allah, ya Allah, kurniakanlah hidayah dan taufikmu pada sekalian orang-orang di atas muka bumimu ini. Ampunilah sekalian dosa-dosa orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul mujibud da'wat. Selagi ada 3 jenis orang ini atas muka bumi, maka Allah Ta'ala akan melambatkan azabnya jika Allah nak turunkan azab. Antara azab Allah di bumi, orang yang tak ada dah 3 ni, apa dia? Bumi itu akan terbakar. Bumi itu akan terbakar. Bumi itu akan kerap banjir. Bunyi itu akan selalu, bumi itu akan selalu kena malapetaka. Jaga-jagalah kita.
Kalau banyak orang soleh dan kena juga musibah-musibah tu, mudah-mudahan itu menambahkan pahala bagi orang soleh, tapi kafarah bagi orang yang taleh. Baik kan? Habis dekat tu. Tuturan pihak ke tahu. Tempel kat bawah sikit dia tak nampak. Ini soalan. Jika ada ahli keluarga yang meninggal, kemudian jenazah dimandikan di masjid, kemudian terus solat, jika anak-anak perempuan, saudara perempuan yang pergi ke masjid, adakah lebih baik solat di masjid itu juga, atau solat di rumah, atau hanya tunggu di rumah sehingga urusan selesai? Paling afdal tunggu di rumah, tak payah pergi masjid. Pasal dalam hadis ada disebutkan Nabi suruh orang perempuan ni duduk di rumah. Begitu juga perempuan ni tak disunatkan bersama-sama kaum lelaki mengiringi jenazah ke masjid macam orang hendak buat tu. Orang perempuan ni tak disunatkan mengiringi jenazah ke masjid. Sebab apa? Sebab nanti akan bercampur-campur di tanah perkuburan lelaki dan perempuan, maka menyeksa mayat. Orang tengah tanam, dia datang tepi kubur, dia selak sikit kain dia, nampak betih putih melepok. Tukang cangkir tu geram sekali, dia gigit buah tu. Gigit tokak betih padan buah. Enggak lah, Pak Imam yang nak baca takir duk tengok teh bawah janda muda ni. Boy buti. Dia duk sedia selak tengok. Dah lah pakai wangi. Tu menyeksa mayat. Nasi nak buat tu menyeksa mayat. Jadi semulanya, sebaiknya orang perempuan jangan datang ke masjid pun untuk menyembahyangkan banyak jenazah. Kerana apa dah? Kerana galibnya nanti mereka bercampur-campur dengan lelaki yang ajnabi, yang dihukumkan haram, namanya ikhtilat. Ikhtilat. Duduk di rumah sudah lah. Mayat-mayat kat rumah. Kalau jenazah tu dah siap dah di rumah, mayat-mayat kat rumah. Sehari bawa pergi masjid, semayang pula kat masjid, tak apa masalah. Orang perempuan nak semayang dulu kat rumah, tak apa, semayang kat rumah. Nanti bawa pergi masjid, semayang ramai-ramai kat masjid, boleh. Kalau mayat tu dia hospital, semayang. Nanti nak bagi masjid terus. Habis orang lelaki-lelaki semayang tu, nanti kau semayang lah raib kat rumah. Boleh semayang raib di rumah dalam masa 3 bulan daripada tarikh kematian. Itu tidak masalah. Kalau sangat pergi buat apa? Dia pergi dia tak tutup aurat. Wangi-wangi pula lagi. Bila dia nak dapat pahala, langsung dapat dosa. No? Baik, habis. Kat tu lah. Jadi orang ni kalau bini-bini pun nak pergi kubur. Pergi kubur buat apa? Dia tu bukan edah. Saya pernah pergi satu majlis mayat kat masjid. Jenazah sampai ke masjid. Pak Imam boleh tanya mana isteri dia, anak perempuan dia? Tak datang sekali ke? Tanya isteri dia mana, bodoh ni Pak Imam. Bodoh ke Pak Imam tu. Kan isterinya tu dalam edah. Tapi Pak Imam ni bodoh, dia buat tak endah. Ada pula pergi bini boleh pergi masjid main jenazah, iring pula sampai ke kubur. Bila mati saja si laki, bini tu automatik duduk dalam edah. Cerdik oi.
Dia tanya pula, kenapa tak datang? Dia marah pula, kenapa tak datang bagi penghormatan terakhir untuk suami? Cerdik ni Pak Imam. Saya pernah jumpa Pak Imam lagu tu. Masya-Allah, cerdiknya. Pasal apa tak jadi mufti je tu? Jadi mufti lah imam lagu tu. Macam mana boleh jadi imam? Jadi bila dah duduk dalam edah, mana boleh pergi ke mana? Mana duduk rumah lah. Melainkan urusan yang tak dapat tidak. Termasuklah tak boleh lah nak iring lelaki dia ke kubur. Kan wajib pun. Atau sunat pun tak. Haram lagi barangkali. Dah saya apa? Saya duduk selak kainnya dapat betis korang. Kat tepi kubur. Lalu kita tengok lagu tu. Jadi menyeksa mayat. Dia mayat tengok bini dia buka aurat depan orang, menyeksa dia. Bini tu saja selakkan tu pasal nak cari lelaki baru. Yang tu lelaki yang mati tadi ni seksa dia. Tengok bini dia lagu tu masa hidup tak pernah dia ajar. Habis. Ni cerita bab jenazah. Mengiringi jenazah ke kubur, ziarah kubur, mayat-mayat di kubur di masjid. Banyaknya masalah umat hari ni. Ngaji tak nak. Ini saya nak khabar ni Bila ada kematian orang perempuan jangan pergi masjid, jangan pergi kubur. Sebab siapa nanti jadi dosa menyeksa mayat. Ya. Bercampur-campur lelaki perempuan di masjid, bercampur-campur lelaki perempuan di kubur buka aurat pula. Jadi menyeksa mayat. Tolonglah, kesian kat dia. Dahlah sakit mati tu sakit yang paling sakit. Sakit yang bersangatan sakit ialah sakit bila keluar roh daripada jasad. Luka sakit itu sampai beratus-ratus tahun di alam barzah. Sakitnya tu. Lukanya tu. Jadi kita pula menyeksa dia dengan dosa dan maksiat, lagi bertambah sakit dia. Konon-konon nak bagi penghormatan, itu bukan penghormatan, tu kesakitan, penyeksaan kepada mayat. Jaga molek, buka kitab Subulus Salam. Dia cerita dalam tu banyak. Buka dalam kitab-kitab banyak, tu antara kitabnya lah. Baik, habis. Untuk bayar, satu soalan. Untuk bayar fidyah solat kepada yang dah meninggal, umurnya dikira dari tarikh baliknya kah? Sehingga seseorang itu meninggal. Ya betul, 2 markah. Jika kita dah pesan anak-anak tetap tak jaga solat dan tak tutup aurat, si mati ni ibu dan bapa akan terkesan juga ke ustaz? Tak. Kalau ibu dan bapa dah ajar anak dia, sebab firman Allah Ta'ala, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mak apa dah ajar dah, dia dah kecil lagi hantar sekolah agama. Dia pada kecil dah hantar sekolah agama, balik pula test lagi power, jom kita sembahyang sekali. Dah ajar doa macam-macam doa arwah pun dah ajar dah. Tiba-tiba bila dia besar dia tak solat, dia jadi apa? Dia jadi King Kong man. Jadi tiba-tiba mati mak ayah dia. Anak tetap tak solat di atas bumi. Dosa dah lagi. Dosa dah anak, dosa dah mak dia, ayah dia tak dosa dah. Terlepas dia. Pasal apa? Dia dah ajar anak dia. Maka dosa tu ditanggung sendiri oleh anak, tak ditanggung oleh ibu dan ayah yang telah mengajar anak-anaknya. Memang ada lagu tu. Anak-anak dia ajar daripada kecil, tapi dah tua jadi King Kong. Bukan King, bukan apa, bukan King Cobra, bukan King Kong. Tunjuk hero. Ada ramai lagu tu, ramai. Ni jenis anak tak mengenang jasa mak ayah, susah. Susah. Tu belum ayah mati, belum mak mati. Mak mati, ayah mati macam mana tak tahu. Mudah-mudahan dah jadi baik lah kot. Baik ya. Habis 2 soalan. Jadi nak bayar fidyah ni,
dikira daripada umur balik dia. Umur balik ni umur apa? 15. Tapi ada yang lebih awal pada 15. Orang perempuan dia boleh seawal 9 tahun. Yang orang lelaki pun boleh seawal 9 tahun dia jadi balik. Jadi kira lah sebaiknya daripada umur 9 tahun. Itu lebih baik. Dia mati berapa? Umur 69. Kira lah 60 tahun. Kalau umurnya 60 tahun ikut tahun Masihi, maka tambah lagi 2 tahun jadi 62 tahun. Pasal apa? Setiap 30 tahun Masihi bersamaan 31 Hijrah. Kalau 60 tahun bermakna 62. Itu untuk kira puasa. Untuk kira puasa. Kalau kita kira Masihi nanti 60 kali 30 hari ya. Sebenarnya dia hidup sampai 62 tahun. 62 tahun kena kira ada 62 tahun kali 30 hari tutup puasa. Mayang pun macam tu lah juga. Ya. Baik. Setelah dikira barangkali jadi beribu-ribu. Kira tu dia 180,000 contohnya. Mak hai nak cari mana duit ni? Nak bayar fidyah. Maka sebab tu kena pergi mengaji. Pergi mengaji, menghadap tok guru, mengajaklah ustaz yang faham bab ini. Akhir zaman ni tak ramai dah orang faham bab ni. Kita ada mana ada, tak ada itu rekaan saja. Kurafat bid'ah. Tak siapa orang tu tak mengaji bab ni. Orang tak mengaji bab ni dia akan tolak sebab tu kena mengaji. Kena mengaji. Siang kat mak dalam kubur. Ya. Jadi kena pergi mengaji, kena pergi bawa buku tulis, bawa pen, bawa kalkulator, bawa buku tulis, bawa pen, bawa kalkulator, bawa liquid paper. Pergi ngaji, menghadap macam mana cara nak kira. Nanti dia kira. Dah kira-kira sampai RM180,000, 995 sen contohnya. Oh, banyak nak bayar macam mana? Duit saya kat bank ada, duit mak saya dekat bank ni ada 7,500 ya contohnya. Tak apa, 7,500 tu kita bagi cukupkan sebanding dengan 100,000 tadi. Macam mana nak buat? Tu kena pergi rujuk dengan tok guru pondok. Tok guru pondok tahu lah. Jangan tanya kat tok guru tak reti tak so. Jangan duk tanya orang tak reti jangan tanya. Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang reti kalau kamu tak reti. Kalau kamu pergi tanya orang tak reti juga, kamu nanti dibid'ahkannya. Silap-silap dia kata kamu tu khurafat. Dia tak reti. Biasa hak reti ni orang je pondok ya. Sebab orang je pondok ni dia mengaji kitab dari kulit ke kulit. Dia tak tebuk sana, tebuk sikit, tebuk sikit, tebuk sikit, tebuk sikit, lagi tebuk tupai. Orang pondok dia mengaji dia kulit ke kulit, dia jumpa mengaji habis itu kitab. Boleh jumpa. Masalah mengaji sikit. Mana nak jumpa? Itulah masalah dia, wallahu a'lam. Cukuplah sekat tu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa anta
وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.